Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle dalam satu perkembangan terkini berkaitan dengan Muhyiddin Yassin, berkaitan dengan saman Muhyiddin Yassin, yaitu daripada seorang bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng. Kita dapat tahu di dalam pertuduhan yang diterima oleh Muhyiddin di mahkamah, di mana dalam pertuduhan itu ada satu yang menjadi mungkin ada satu kesilapan yang dikesan oleh Lim Guan Eng berkaitan dengan Yayasan Al-Bukhari. Akhirnya Lim Guan Eng bersuara dan mahu Presiden Bersatu ataupun pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menerima 7 pertuduhan di mahkamah untuk membuat tindakan ini, yaitu mohon maaf atau saya saman kenyataan daripada Lim Guan Eng. Jadi saudara-saudara, dalam satu kenyataan hari ini, mohon maaf atau saya saman kenyataan daripada Guan Eng, pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin diminta untuk memohon maaf secara terbuka susulan kenyataan berbaur fitnah membabitkan pembatalan pengecualian cukai terhadap Yayasan Al-Bukhari. Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng turut menggesa Muhyiddin yang juga bekas Perdana Menteri dan Presiden Bersatu menarik balik dakwaan terbabit secara serta-merta. Jadi di dalam perkembangan yang lain, tuan-tuan dan puan-puan semua, saya melihat di dalam Twitter Raja Petra bin Raja Kamarudin, beliau juga dilihat mempunyai satu komen yang mengejutkan berkaitan dengan kes Yayasan Al-Bukhari. Menurut Raja Petra bin Raja Kamarudin, kita tahu bahwa Raja Petra ini bukan berada di Malaysia, dia berada di United Kingdom. Tapi, tuan-tuan dan bapak semua, Raja Petra ini banyak yang mengambil kesimpulan ataupun komen, beliau ini kuat menyalak tapi takut nak balik Malaysia. Akhirnya Raja Petra menyentuh berkenaan dengan kes Yayasan Al-Bukhari. Kenyataan Raja Petra melalui entry Twitternya, beliau berkata, kes Yayasan Al-Bukhari, Anwar bohong Parlimen. Di dalam YouTube channel Raja Petra, Anda juga boleh lihat di dalam YouTube channel Raja Petra, beliau kata Anwar berbohong di Parlimen. Anwar hide the fact ataupun menyembunyikan fakta ataupun apa yang berlaku sebenarnya. Jadi Anda boleh menonton YouTube channel Raja Petra berkaitan dengan kenyataan Raja Petra bahwa kes Yayasan Al-Bukhari, Anwar bohong Parlimen. Oke, di dalam artikel ini pula, di mana mohon maaf atau saya saman kata Guan Eng, dalam artikel ini, tindakan perundangan ke atas Muhyiddin bukan sahaja secara sivil seperti dinyatakan sebelum ini. Saya harap beliau tahu apa yang berlaku walaupun tidak hadir pada persidangan Dewan Rakyat pagi ini. Saya harap beliau mengikuti perjalanan persidangan Dewan Rakyat secara siaran langsung untuk mengetahui apa yang berlaku. Harap beliau bertindak secara bermarwah dengan menarik balik dan memohon maaf supaya perkara ini boleh diselesaikan. Kalau tidak, saya akan buat tindakan seterusnya, katanya pada sidang media di lobi Parlimen hari ini. Terdahulu Datuk Seri Anwar Ibrahim pada waktu pertanyaan kepada Perdana Menteri di Dewan Rakyat menafikan Guan Eng membatalkan pengecualian cukai terhadap Yayasan Al-Bukhari seperti didakwa sesetengah pihak sebelum ini. Berpandukan rekod Kementerian Kewangan, Perdana Menteri mengesahkan Guan Eng tidak berbuat demikian, tidak berbuat demikian ketika menyandang jawatan berkenaan. Selain menjelaskan kuasa pengecualian cukai tertakluk kepada Ketua Pengarah LHDN. Pada 9 Mac yang lepas pula, Muhyiddin dalam kenyataan selepas disoal siasat, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mendakwa kerajaan PH membatalkan pengecualian pembayaran cukai diluluskan kepada Yayasan Al-Bukhari. Beliau dilaporkan berkata, mengetahui punca Guan Eng yang ketika itu Menteri Kewangan.
membatalkan pengecualian cukai diperoleh Yayasan Al-Bukhari sebelum itu. Sementara Guan Eng yang juga pengurus DAP mengulangi pendirian, tidak pernah meneliti file ataupun memberi arahan supaya pengecualian cukai ke atas Yayasan Al-Bukhari dibatalkan seperti dakwa oleh Muhyiddin. Jadi tonton apa semua, akhirnya Guan Eng kata mohon maaf atau saya saman. Dan di dalam perkembangan yang lain seperti yang saya kata tadi, yaitu Raja Petra berkata bahwa Anwar bohong di parlemen berkaitan dengan case Yayasan Al-Bukhari. Dan dalam video itu juga apa yang saya lihat bahwa Raja Petra kata bahwa Anwar melindungi ataupun backup Lim Guan Eng. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk perkembangan-perkembangan yang lain jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, selamat petang, salam sejahtera. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Oke, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan. Seperti yang kita tahu, sebelum ini ada permohonan daripada sebuah parti yang ingin menyertai menjadi anggota komponen dalam Perikatan Nasional, yaitu Parti Pejuang, yang kini dipimpin oleh Mukris Mahathir, anak kepada Tun Dr. Mahathir. Saudara-saudara, hari ini kita dapat satu jawaban yang mengejutkan daripada PN yang telah mengesahkan apa status pejuang yang ingin masuk, ingin menjadi anggota komponen di dalam Perikatan Nasional. Hari ini kita telah mendapat status bahwa pejuang ditolak oleh Perikatan Nasional. Jadi, saudara-saudara, sebelum ini juga dalam beberapa artikel yang saya lihat sebelum ini, di mana Ketua Penerangan Bersekutu Sayap Bersatu, kalau saya tak silap, telah mempelawa MCA dan MIC yang juga parti komponen di dalam Barisan Nasional untuk menyertai Perikatan Nasional. Mereka ajak MCA dan MIC untuk menyertai PN. Jadi pada akhirnya cara untuk mempelawa MCA dan MIC untuk masuk PN adalah karena kedua-dua parti itu tidak mempunyai kelebihan di dalam kerajaan perpaduan ataupun di dalam kabinet Jemaah Menteri di dalam kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Akhirnya hari ini pula kita mendengar pejuang ditolak ataupun permohonan pejuang sertai Perikatan Nasional ditolak. Mesyuarat Majlis Tertinggi PN membuat keputusan menolak permohonan Parti Pejuang Tanah Air ataupun Pejuang sebagai sebahagian parti komponennya. Dan ini disahkan oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang juga adalah Setiausaha Agung Perikatan Nasional. Beliau berkata, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tertinggi Perikatan Nasional yang dipengerusikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin yang berlangsung semalam. Dan artikel ini diterbitkan pada 21 Mac pada jam 5.06 petang. Dalam pada itu, Majlis Tertinggi sudah membuat keputusan menolak permohonan kemasukan Parti Pejuang Tanah Air ke PN. Bagi saya ini satu kejutan besar untuk Mukris dan juga kepada ayahanda Mukris, yaitu Tun Dr. Mahathir. Akhirnya pejuang ditolak PN. Persoalannya, pejuang ditolak PN, adakah pejuang akan berubah fikiran untuk menyertai kerajaan pula? Untuk menyelamatkan parti mereka yang saya lihat akan tenggelam, di samping tidak lama lagi akan ada pilihan raya negeri di 6 negeri pada tahun ini. Jadi adakah sekiranya pejuang yang sudah ditolak oleh Perikatan Nasional, kalaulah mereka tiba-tiba mahu menyertai Pakatan Harapan, menyertai kerajaan, adakah mereka akan diterima setelah PH tahu bahwa mereka pada mulanya ingin menyertai Perikatan Nasional? Ataupun mereka akan bergerak sendiri, dan bagaimana pula mereka boleh menyelamatkan kapal mereka, yaitu parti mereka. Jadi tuan-tuan dan bapak semua,
Akhirnya ini satu berita mengejutkan, di mana MCA dan MSI dijemput oleh Bersatu, Ketua Penerangan Bersekutu, Sayap Bersatu, yaitu S. Subramaniam kalau saya tak silap, untuk menyertai Perikatan Nasional.